Soalan nomor 2. Baiklah, soalannya berbunyi begini. Satu punca utama tidak ada hubungan yang baik dalam keluarga adalah kerana kegagalan ahli keluarga untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan yang mana akhirnya akan menimbulkan salah faham dan pergaduhan. Pada pendapat anda, penggunaan tutur bahasa dan percakapan yang bagaimanakah yang dapat mewujudkan hubungan baik antara ahli keluarga? Maafkan saya, boleh ulang soalan? Baiklah, saya ulang. Satu punca utama tidak ada hubungan yang baik dalam keluarga adalah kerana kegagalan ahli keluarga untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan yang mana akhirnya akan menimbulkan salah faham dan pergaduhan. Pada pendapat anda, penggunaan tutur bahasa dan percakapan yang bagaimanakah dapat mewujudkan hubungan baik antara ahli keluarga? Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya setuju dengan fakta yang diberikan oleh pengacara majlis tadi. Pada pendapat saya, tutur kata yang perlu kita gunakan dalam ahli keluarga semestinya bahasa yang sopan. Hal ini kerana apabila kita menggunakan bahasa yang kasar yang mampu melukakan hati ahli keluarga kita. Seperti yang kita tahu, kata-kata lebih tajam daripada pisau. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, jagalah bahasa kita. Kira-kiralah apabila kita berada di rumah bersama ahli keluarga kita, kerana merekalah tulang belakang kita dan merekalah orang pertama yang perlu kita hormati. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tati Avenue Club. Soalan nombor 1. Soalannya berbunyi begini. Bahasa ibunda masyarakat etnik Sabah semakin kurang digunakan dalam pertuturan sehari-hari generasi sekarang. Pada pendapat anda, bagaimana cara yang boleh diambil supaya bahasa ibunda tidak pupus suatu hari nanti? Terima kasih kepada pengacara majlis. Pada pendapat saya, untuk kita mengekalkan mother language or our tongue language, kita seharusnya mengajar ataupun dalam kehidupan sehari-harian kita seharusnya minta maaf sebelumnya. Saya izin untuk mengulang kembali. Pada pendapat saya, untuk kita memaintainkan ataupun kita dari peringkat awal kanak-kanak, kita seharusnya mendidik anak-anak kita untuk mengajar mereka bahasa ibunda kita, dan sehari-harian itu juga berbicara kepada mereka agar mereka fasih dan tidak lupa akan bahasa ibunda kita. Thank you, Tati Christina, for your answer. soalan nomor 4.
ahli keluarga memainkan peranan masing-masing untuk menjamin kebahagiaan keluarga. Selain ibu bapa, setiap anak perlu memikul tanggungjawab untuk membahagiakan keluarga. Pada pendapat anda, apakah peranan anak-anak dalam membahagiakan keluarganya? Kon sapatan sit minongodoat mo kizin ako mimboros sit boros do malazo toro tizanogi di kosokobiay po. Pada pendapat saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh pengacara sebentar tadi. Ya, semua ahli keluarga bertanggung jawab dalam mengekalkan kebahagiaan sesebuah keluarga. Terutama sekali anak-anak haruslah sentiasa menuruti dan mendengar apa yang dikatakan oleh ibu bapanya. Anak-anak haruslah patuh dan tidak melawan apa yang dikatakan oleh ibu bapa demi mencegah pergaduhan ataupun perselisihan paham di antara keluarga. Dengan ini, bolehlah kita menjamin sesebuah keluarga dalam bahagia dan juga keharmonian. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima Soalan nomor 5. Soalan tadi berbunyi begini. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mencorakkan masa depan seseorang. Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa untuk membantu anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran? Kesempatan kepada MC dan mengenai soalan. Pada pendapat saya, ibu bapa dapat membantu dalam masa depan anak-anak dengan yang pertama menjadi role model. Ibu bapa menjadi role model dalam pembelajaran dan juga dalam usaha untuk membantu anak-anak bagaimana untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang lebih produktif dan lebih teliti untuk masa hadapan. Ibu bapa ini merupakan impak yang sangat penting di mana mereka dapat menjadi contoh yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak lebih berjaya dalam kehidupan mereka. Ini mohon kataho konsabatan. Thank you, Dr. Felicia, for the answer. Soalan nomor 6. Soalan berbunyi begini. Masyarakat umum mungkin menyedari bahawa pendidikan sangat penting sebagai jaminan masa hadapan. Walau bagaimanapun, anak perempuan selalu dinafikan hak mereka dalam mendapat peluang pendidikan yang tinggi atas alasan akhirnya ke dapur juga. Sekiranya anda dalam situasi seperti ini, bagaimanakah cara anda meyakinkan ibu bapa anda agar diberi peluang yang sama untuk berjaya? Terima kasih MC untuk soalan itu tadi. Pada pendapat saya, sebagai seorang perempuan, cara yang boleh saya berikan untuk membuktikan bahwa perempuan pun memerlukan pendidikan yang tinggi adalah dengan memberi contoh ikon-ikon wanita seperti Dr. Amalina yang berjaya. Selain daripada itu, sebagai seorang wanita, walaupun di masa hadapan akan menjadi suri rumah dan akan bergelar seorang ibu, tetapi saya rasa walaupun bergelar sebagai ibu juga perlu berpendidikan tinggi supaya anak-anak mereka dapat dididik dengan baik Terima kasih. Terima kasih.